Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Debbie Emenda Padan dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 20 April. Pelaksanaan proses vaksinasi bagi negeri Sarawak berada di landasan yang betul dengan fasa kedua yang bermula semalam di Sibu. Fasa kedua menyasarkan golongan berisiko tinggi iaitu mereka yang mempunyai penyakit kronik dan warga emas berumur lebih daripada 60 tahun. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tunopeng memaklumkan pengesahan juga telah diberikan oleh Jawatan Kuasa Khas memastikan akses ke bekalan vaksin COVID-19. Fasa kedua rancangan pelaksanaan vaksinasi di mana pengesahan telah diberikan oleh Jawatan Kuasa memastikan akses ke bekalan vaksin COVID-19 JKJAV akan bermula pada 19 April 2021. Jelasnya 279 lokasi telah dikenal pasti untuk ditetapkan sebagai pusat pemberian vaksin. Ia hasil kerjasama residen di 12 bahagian bersama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian dalam merancang persediaan untuk menyambut ketibaan bekalan vaksin di tempat masing-masing. Fasa ketiga program imunisasi itu dijangka dilaksanakan pada Mei depan tertakluk kepada bekalan vaksin. Datuk Petinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam sidang media kemaskini prosedur operasi standard COVID-19 di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Mengenai persediaan Sarawak memastikan kelancaran program imunisasi COVID-19, Datuk Petinggi Abang Johari berkata beliau meluluskan penubuhan sekumpulan pakar untuk membentuk Kumpulan Penasihat COVID-19 Sarawak SCOVAC. Kumpulan penasihat ini akan membantu pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak mengemaskini berita vaksin global, menyelidik dan memberi nasihat kepada kerajaan negeri mengenai vaksin yang sesuai untuk orang Sarawak dan menubuhkan pasukan petugas pelalian COVID-19 CITF untuk menyelaras kesiapsiagaan vaksin COVID-19. Ketua Menteri turut memaklumkan satu pertemuan telah diadakan antara pengerusi JPBN Dato' Amar Douglas Ugah Embas dengan Menteri Teknologi dan Inovasi Sains Hairi Jamaluddin untuk membincangkan undang-undang berkaitan bagi Sarawak membeli bekalan vaksinnya sendiri. Sementara itu, program imunisasi COVID-19 Fasa 2 yang berlangsung di Stadium Tertutup Sibu semalam berjalan lancar. Tinjauan RTM mendapati rata-rata penerima adalah warga emas. Ahli keluarga dan penerima suntikan vaksin yang ditemui menghargai usaha kerajaan memastikan rakyat di negeri ini mendapat vaksin bagi membendung jangkitan COVID-19. It's good that we can have this vaccination so that my dad can be healthy. He has been separated from his grandchildren for a few months. So with this vaccination, we hope that the whole family can be together again. So thank you to the Sarawak government. Apa ambil masa tu umur 81. Ya. Suka lah. Menyuruh dia pergilah. Dia pun setuju lepas tu. Register diri, kempai register, aku dah register, orang ngau kita berjia. Datai lah nanda. Kira-kira 800 warga emas diberikan suntikan vaksin COVID-19 dalam program imunisasi ini. Program imunisasi COVID-19 Fasa 2 ini diteruskan di bahagian Kuching, Serian, Seri Aman, Betong, Kapit, Mukah dan Miri pada 23 April ini. Manakala bahagian Samarahan, Bintulu dan Limbang pada 24 April dan Sarike pada 30 April. Fasa kedua mensasarkan golongan berisiko tinggi iaitu mereka yang mempunyai penyakit kronik dan warga emas iaitu mereka yang berumur lebih 60 tahun. Orang ramai khususnya di Miri yang mendaftar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera diingatkan sentiasa peka dengan pengesahan janji temu vaksin yang akan dimaklumkan melalui khidmat pesanan ringkas SMS di telefon bimbit masing-masing. Menteri Bertanggungjawab terhadap Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, program imunisasi fasa kedua di bahagian Miri akan bermula 2
23 April ini. Jelasnya pusat pemberian vaksin PPV akan berlangsung di Dewan Eastwood Valley Miri, Hospital Miri dan Hospital Marudi. Dalam satu kenyataan media, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan berkata seramai 3,510 vaksin akan diterima bagi fasa kedua ini. Penerima suntikan membabitkan golongan rentan dan warga emas yang berumur 69 tahun hingga 99 tahun berdasarkan senarai yang telah diterima oleh JPBB Miri. Dalam pada itu, berdasarkan penjelasan Pegawai Kesihatan Bahagian Miri, satu SMS daripada Pasukan Petugas Pelalian COVID-19 CITF akan dihantar ke nombor telefon yang telah didaftarkan dalam aplikasi MySejahtera bagi memberikan peringatan untuk mengesahkan janji temu penerimaan vaksin COVID-19. Pengesahan janji temu perlu dilakukan dalam aplikasi MySejahtera dan hendaklah dilakukan dalam tempoh 48 jam dari tarikh penerimaan SMS untuk mengelakkan janji temu dibatalkan. Datuk Lee berharap individu yang telah mendaftar termasuk tanggungan menerusi aplikasi MySejahtera perlu menyemak aplikasi itu untuk mengemaskini maklumat sendiri dan tanggungan. Semua Taman Didikan Awal Kanak-Kanak Tadika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dalam zon merah di Sarawak ditutup selama 2 minggu berkuat kuasa hari ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, ini susulan pengumuman penutupan semua sekolah dalam zon merah selama 2 minggu oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, penutupan tadika dan taska dalam zon merah melibatkan sejumlah 2,518 buah tadika dan 213 buah taska. Dalam kenyataannya, beliau bagaimanapun berkata, bagi taska yang mempunyai penjagaan anak-anak, petugas barisan hadapan diminta mengemukakan permohonan bagi membolehkan mereka beroperasi untuk memberi perkhidmatan kepada anak-anak barisan hadapan sahaja. Permohonan hendaklah dikemukakan ke bahagian pembangunan awal kanak-kanak kementerian tersebut. Jelasnya, ia merupakan perkhidmatan sokongan kepada petugas tektu. Jelasnya, ia merupakan perkhidmatan sokongan kepada petugas barisan hadapan yang bertugas dalam memerangi COVID-19. Perkembangan terkini kes jangkitan COVID-19 di negeri ini. Semalam Sarawak mencatatkan 3 lagi kes kematian baru, masing-masing di Hospital Bintulu, Sibu dan Miri. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian meningkat kepada 140 orang. Kes kematian ke-138 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 77 tahun. Kes disahkan positif COVID-19 selepas ujian RT-PCR pada 8 April. Kes disahkan meninggal dunia pada 17 April. Kes kematian ke-139 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 35 tahun. Kes mendapat rawatan di Hospital Sibu kerana mengalami sesak nafas. Kes disahkan positif pada 14 April dan disahkan meninggal dunia pada 18 April. Manakala kes kematian ke-140 melibatkan seorang wanita warga tempatan berumur 72 tahun. Kes telah dimasukkan ke Hospital Miri akibat jangkitan kuman dan disahkan positif pada 12 April dan meninggal dunia semalam. Sementara itu, 589 kes baru COVID-19 dikesan semalam dengan daerah Sibu mencatatkan kes tertinggi iaitu 133 kes, diikuti Bintulu 99 kes, Mukah 82 kes, Kapit 72 kes dan Kuching 44 kes. JPBN turut mengisytiharkan 4 kluster baru iaitu kluster Sungai Anus Selangau, kluster Sungai Selitut Tatau, kluster Sungai Pasin Matu dan kluster Sungai Duan di Mukah. Sementara itu, 1 kluster diisytiharkan tamat semalam iaitu kluster Sungai Bakong Meradong selepas tiada kes dikesan dalam tempoh 28 hari. Daerah Seri Aman dan Bukit Mabong bertukar status kepada status merah daripada status jingga dan daerah Tatau kini bertukar status kuning kepada status jingga.
Pertambahan 4 lokasi sekatan jalan raya SJR di Bintulu sejak Sabtu lepas bertujuan mengawal kemasukan orang ramai, terutama mereka yang tidak mempunyai keperluan mendesak atau kecemasan ke Bandar Bintulu. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili berkata, langkah itu diambil bagi membendung penularan COVID-19 di kawasan Bandar Bintulu yang dianggap berisiko tinggi. Jelasnya, dengan pertambahan 4 SJR itu, polis kini melaksanakan 8 SJR di kawasan Bandar Bintulu. 4 lokasi baharu SJR tersebut iaitu di Jalan Tanjung Batu, Persimpangan Stadium Muhibah, Jalan Tanjung Kidurong, Jalan Tun Hussein On dan Jalan Sibiu, melibatkan PDRM, PGA Batalion 12 Miri dan ATM Regimen Sempadan Kem Simalajau. Bercakap kepada pemberita, Superintendent Zulkifli menjelaskan kenderaan yang melalui SJR tersebut hanya dibenarkan dinaiki 2 orang sahaja bagi setiap kenderaan persendirian. Setelah pukul 8 malam, kita akan melihat balik kenderaan-kenderaan yang akan melalui sekatan jalan ini atas tujuan apa ke bandar dan sebagainya. Jika tidak perlu aktiviti tersebut, kita akan arahkan berpatah baliklah, melainkan atas kecemasan dan sebagainya. Selain tambahan SJR, pasukan pemantau yang dibentuk turut digerakkan bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP di kawasan tersebut. Berdasarkan keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu, waktu operasi pusat perniagaan termasuk kedai makan hanya sehingga pukul 8 malam sahaja. Justru Superintendent Zulkifli mengingatkan penduduk di Bintulu agar kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk berada di luar. Operasi mengesan Chong Su Sien, 31 tahun yang hilang di perairan Pulau Satang Besar Kuching masih belum menunjukkan hasil positif setakat pukul 5 petang semalam. Komander Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sarawak, Kapten Maritim Yusri Yali berkata, operasi hari kedua semalam tertumpu di lokasi terakhir mangsa dilaporkan hilang iaitu di kedudukan 43 km dari Pulau Satang Besar. Malah operasi mencarinya turut diperluaskan ke Tanjung Datu meliputi lebih 1,000 km persegi. Ditemui RTM di pusat operasi, Yusri tidak menolak kemungkinan mangsa mungkin ditolak arus bawah laut ataupun serangan haiwan dalam air. Kita tak tahu, mungkin ikan yang berbisa, kita tak tahu. Ya, jerung saya tak pastilah. Ya, tapi saya rasa saya tak ada sebab kawasan tu belum lagi laut luas. Dedahnya lagi, mangsa sebelum itu menyelam bersama 2 lagi rakan di lokasi kapal karam Jepun Katorimaru di kedalaman 25 meter pada Sabtu lepas. Selain SAR di permukaan air, pengesanan dari udara turut dilakukan menggunakan sebuah pesawat Cessna milik polis. Setakat ini, operasi mengesan disertai lebih 30 orang anggota termasuk APMM, polis dan bomba. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Amalkan penjarakan fizikal dan kerap cuci tangan. Saya Debbie Emenda Padan, salam hormat.